Bab 9, Dasar Luar Malaysia, Sejarah Tingkatan 5 KSSM. 9.1 Latar belakang dasar luar. Hubungan luar sebelum Melaka. Hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka, zaman British dan selepas kemerdekaan. Latar belakang dasar luar. Sejarah hubungan luar di negara ini bermula sejak zaman kerajaan-kerajaan Melayu dan semakin jelas melalui hubungan yang dijalinkan oleh Kesultanan Melayu Melaka dengan kerajaan lain, sama ada di alam Melayu atau di luar alam Melayu. Keadaan ini berterusan sehingga kedatangan kuasa barat. Perubahan berlaku semasa negara ini mencapai kemerdekaan apabila dasar luar yang dirancang dan dilaksanakan adalah untuk memenuhi keperluan dan kepentingan negara. Hubungan luar sebelum Melaka. Sebelum Kesultanan Melayu Melaka, kerajaan-kerajaan awal seperti Paan-Paan, Langkah Suka dan Cihtu telah mengadakan hubungan dengan China. Pada tahun 424 Masihi, kerajaan Paan-Paan menghantar utusan ke China. Kerajaan Langkah Suka pula menghantar utusan ke China pada 523 Masihi dan Cihtu pada tahun 608 Masihi. Penghantaran utusan ini menjadi bukti jelas wujudnya hubungan antara kerajaan-kerajaan tersebut dengan negara China. Hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka mempunyai hubungan yang erat dengan pelbagai kerajaan di rantau atau di luar alam Melayu pada abad ke-15 dan ke-16. Hubungan ini terjalin dalam dua bentuk, iaitu hubungan diplomatik dan perdagangan. Hubungan diplomatik dilaksanakan melalui penghantaran utusan. Hubungan perdagangan pula dijalankan dengan beberapa buah kerajaan dan wilayah yang mendatangkan keuntungan kepada Melaka. Ilustrasi kegiatan perdagangan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka, hubungan diplomatik dengan China, Rukyu, Siam, Makassar, Pasai, Turki. Hubungan perdagangan dengan China, Hadramaut atau Yaman, Pegu, Luzon, Gujarat, Coromandel, Bengal, Mesir, Parsi dan Turki. Kepentingan hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka abad ke-15. Yang pertama, menjamin kestabilan dan keselamatan kerajaan. Kedua, membantu Melaka muncul sebagai pusat penyebaran Islam. Ketiga, memperoleh perakuan tentang kedaulatan Melaka. Keempat, mengekalkan penguasaan terhadap aktiviti perdagangan di Selat Melaka. Dan kelima, menjamin kemakmuran Melaka melalui hubungan perdagangan dengan negara lain. Zaman British. Pada zaman British, hal ehwal luar negeri Melayu, negeri-negeri Selat, Sarawak dan Sabah dikawal oleh pejabat tanah jajahan di London. Selepas kemerdekaan, dasar luar negara memasuki era baharu setelah negara kita mencapai kemerdekaan. Kemerdekaan membolehkan kita menggubal sendiri dasar luar untuk kepentingan negara. Terdapat dua perkembangan penting dalam dasar luar. Pertama, semasa tempoh pentadbiran Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, dasar luar berbentuk pro-barat dan anti-komunis. Perkembangan kedua bermula ketika pentadbiran Tun Abdul Razak Hussein apabila Malaysia lebih bersikap tidak memihak dan menjalinkan hubungan dengan negara lain tanpa mengira ideologi. 9.2 Asas penggubalan dasar luar. Matlamat penggubalan dasar luar dan faktor penggubalan dasar luar. Matlamat penggubalan dasar luar. Dasar luar amat penting kepada Malaysia kerana dasar ini mempengaruhi tindakan negara dalam menghadapi suasana perkembangan politik wilayah, serantau dan antarabangsa.
Kejayaan dasar luar Malaysia dapat diukur dengan wujudnya hubungan berbaik-baik serta kerjasama yang erat dalam bidang ekonomi, politik, pertahanan serta kebudayaan pada peringkat antarabangsa. Sejak tahun 1956, persediaan asas untuk menubuhkan Kementerian Luar Negeri telah bermula dan dikenali sebagai Kementerian Hal Ehwal Luar. Pada tahun 1966, nama kementerian ini diubah menjadi Kementerian Luar Negeri. Kementerian ini berpindah dari bangunan Sultan Abdul Samad ke kompleks baharunya dan dikenali sebagai Wisma Putra yang terletak di Bukit Petaling, Kuala Lumpur. Pada 17 September 2001, Kementerian Luar Negeri memulakan operasinya di nombor 1 Jalan Wisma Putra, Presin 2, Putrajaya. Wisma Putra berperanan menggubal dasar luar serta menjaga kepentingan nasional Malaysia pada peringkat antarabangsa. Matlamat penggubalan dasar luar. Yang pertama, mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Kedua, melindungi kepentingan nasional. Ketiga, mempertahankan dan memajukan kepentingan Malaysia. Keempat, memupuk hubungan baik dengan negara luar. Dan kelima, menghadapi perkembangan serta cabaran politik, ekonomi dan sosial. Faktor penggubalan dasar luar. Yang pertama, ikatan sejarah. Nilai sejarah yang dilalui merupakan dasar luar yang digubal berdasarkan adanya ikatan sejarah antara negara ini dengan negara lain. Ikatan sejarah dan budaya dengan negara serantau dan antarabangsa seperti Singapura, Indonesia, Brunei, Filipina, Thailand, Burma atau Myanmar, China dan India menyebabkan Malaysia menjalinkan hubungan rapat dengan negara-negara ini. Hubungan Malaysia dengan Arab Saudi, Mesir, Yaman dan Turki pula dipengaruhi oleh ikatan keagamaan yang terjalin sejak sekian lama. Selepas mencapai kemerdekaan, negara kita telah menyertai pertubuhan Commonwealth. Keperluan nasional. Keperluan nasional bermaksud memberikan keutamaan kepada kepentingan negara. Dalam menggubal dasar luar, kepentingan negara diberi perhatian utama untuk menjaga kedaulatan maupun dasar yang menguntungkan negara. Kedudukan-kedudukan yang strategik menjadi perkiraan utama dalam membentuk dasar luar dengan negara serantau. Hubungan baik dengan negara luar membolehkan Malaysia menjaga kebajikan rakyat Malaysia yang berada di luar negara sekiranya diperlukan. Kepentingan ekonomi dan keamanan menyebabkan Malaysia mengamalkan dasar luar yang bebas dan berkecuali serta menjalinkan hubungan dengan semua negara tanpa mengira ideologi. Kepimpinan. Kebijaksanaan dan kebolehan seseorang pemimpin negara turut menjadi asas penting dalam penggubalan dasar luar Malaysia. Pemimpin perlu peka akan perkembangan pada peringkat antarabangsa serta perubahan yang berlaku bagi menentukan hala tuju dasar luar negara. Dasar menjalinkan hubungan dengan negara sedang membangun pada tahun 1990-an merupakan satu perubahan sikap pemimpin yang sebelum ini lebih cenderung kepada negara maju. Malaysia telah menjalinkan hubungan dengan negara sedang membangun di Afrika dan negara kepulauan di Pasifik Selatan. Persekitaran luar. Perkembangan politik, ekonomi dan sosial antarabangsa yang sentiasa berubah menyebabkan penggubalan dasar luar Malaysia disesuaikan dengan perubahan yang berlaku. Penggubalan dasar luar negara ditentukan oleh perkembangan yang berlaku pada peringkat antarabangsa seperti ketika era Perang Dingin. Pada masa itu, dasar luar negara dilihat lebih pro-barat. Malaysia mengubah dasar daripada pro-barat kepada tidak berpihak berdasarkan perkembangan yang berlaku pada tahun 1970-an. Sekian sahaja. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih semua.